السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، kita sambung penafsiran kita. Ada dua ayat lagi dalam surah Al-An'am pada bahagian yang terakhir. InsyaAllah kita lihat pada ayat ke-164. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan bagi pihak baginda Rasul, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengesahkan Allah, bertawakal kepada Allah, mengharapkan Allah, memanggil, membawa manusia kepada siratal mustaqim, iaitulah jalan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aghairallahi, huruf alif di situ istifham, pertanyaan. Ghaira, selain Allah. Jadi apabila diterjemahkan, apakah patut aku mencari Allah yang lain? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan dengan lafaz terusnya, abghi rabban, abghi, aku mencari. Dan di sini adalah fi'il mudhari'. Apabila fi'il mudhari' maksudnya apakah patut sekarang ini ataupun akan datang aku mencari Tuhan selain daripada Allah. Begitu maksudnya di sudut lughah, di sudut bahasa. Wa huwa, sedangkan dia kembali balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabban, Tuhan. Rabbu kulli syai', Tuhan bagi segala sesuatu. Di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hendaklah kita ketahui Rabb salah satu nama pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, bermunajat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap dan lazim untuk menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, agar jiwa manusia, hati manusia sentiasa bersedia dengan pertemuan dengan Rabb ini, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat pada Rabb itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain, mudabbir, mufassil, itulah dia yang mentadbir, dia yang menetapkan, dia juga yang mentakdirkan. Tadbir, takdir, keduanya berbeza. Yudabbir al-amra, Allah Subhanahu wa ta'ala dia memperjalankan alam mengikut kehendaknya. Alam ini tidak pernah berjalan mengikut kehendaknya sendiri, kehendak alam ini, tapi alam ini bergerak atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan alam semesta ini bergerak dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya jua. Mustahil alam ini bergerak tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadbir. Kemudian takdir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat qudrah, kuasa, maha berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menetapkan alam ini, sehingga dengan apa yang ditetapkan oleh Allah tidak ada siapa yang dapat membatalkannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajat dengan Allah, ya Rabb, anta rabbul alamin, rabbana rabbi ighfirli
Kata ulama-ulama tasawuf, Ismullahi Azam, antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung adalah Rabb, dan dia berada di antara lafaz ataupun antara nama Allah yang berada di bahagian atas, seperti mana Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia berada di atas berbanding pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Seperti mana kita lihat pada tertibnya surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di pada ayat yang kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu oleh kerana itu Rasulullah SAW telah diberi hidayah oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada Nabi menjelaskan pada umatnya, pada kaumnya, pada manusia, termasuk juga jin, bahawasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguruskan alam ini. Yudabbirul amra, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir, menguruskan alam ini seluruhnya. Urusan alam ini semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmunya, dalam iradahnya, dalam qudrahnya, dalam masyiahnya, kehendaknya. Yufassilul ayat, dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb adalah menjelaskan dirinya, keagungannya, kehebatannya. Dia sebagai pencipta, dia yang menghidupkan, dia mematikan. Itu yufassilul ayat. Bahkan seluruh yang kita lihat di atas alam ini menunjukkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Dia telah menjelaskan yufassilul ayat satu persatu. Tetapi bagi mereka yang berakal, bagi mereka yang ulul albab, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, semoga kamu meyakini pertemuan kamu dengan Tuhan kamu itu. Jadi Rabb ini tidak lain melainkan apabila kita menyebutnya, agar kita meyakini pertemuan kita dengan Allah. Dalam tasawuf mengajar kita, apabila kita menyebut Rabb di lidah kita, maka sedangnya kita pada ketika itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah, Tuhan bagi segala alam, kerana dia Malik, dia Malik, dia Maha Raja, dia Maha menguasai. Lalu kita sedang menghadapnya. Siapakah dia? Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Rabbul Alamin. Dilihat pada ayat, itu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat pada zat dia. Di kalangan orang Arab ada juga menamakan selain daripada Allah dengan Rabb. Sebab Rabb ini Sayyid, penghulu, ketua, yang berkuasa. Tetapi tidak boleh disamakan Rabb di sini dengan Rabbnya makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala disebut Rabbul Arbab, Tuhan bagi segala Tuhan. Apa maksudnya? Ada di antara manusia mencari Tuhan selain pada Allah. Batu, kayu, matahari, bulan, bintang-bintang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi segala Tuhan. Yang mereka kata Tuhan itu hanya lafaz, bukan hakikat. Sebab Rabb itu memiliki hakikat kewujudan. Sedangkan selain daripada Allah yang disebut Rabb, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada Rasulullah dengan ila siratil mustaqim, lalu perlu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mencari Rabb yang lain, sedangkan tidak ada fungsi Rabb selain pada Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala saja yang benar-benar wujud, yang benar-benar memberi hidayah, memberi petunjuk, dan tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, yang memberi petunjuk, yang memiliki, yang menguasai. Tidak ada. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada baginda Rasulullah agar bagi tahu kepada mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Katakan olehmu ya Muhammad kepada mereka yang mensyirikkan aku, katakan kepada mereka, apakah patut aku mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala
setelah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadaku sehingga aku mengenalnya, aku mentauhidkannya, aku bertawakal kepadanya, aku takut kepadanya, maka dia sebenar-benar Tuhan bagiku. Ini adalah daripada hidayah. Lalu perkara ini juga yang perlu disampaikan kepada manusia agar mereka juga mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbu kulli syai'. Sedangkan dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi segala sesuatu. Syai' adalah seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah. Seluruh makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu makhluk pun disifati dengan qadim lagi azali. Semuanya adalah hadis, semuanya adalah baharu. Tidak ada kaitan bahawasanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu juga qadim, selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu juga azali. Dan seperti mana yang saya telah jelaskan sebelum ini, azali itu bukan masa, azali itu bukan zaman, azali itu bukan waktu. Azali itu maksudnya menafikan wujudnya Allah, adanya permulaan. Itu maksudnya azali. Kalam orang Melayu disebut kita telah ada sejak azali. Itu kesalahan dia sudah akidah ada sunnah wal jamaah. Kita telah ada sejak azali. Sedangkan azali hanya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, bukan kepada kita. Itu kalam orang Melayu yang telah salah. Sejak azali kerana mereka memandang waktu, masa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan masa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, zaman, siang dan juga malam. Tapi tidak ada kaitan, semua ciptaan. Dan semua tidak ada kaitan dengan azali. Kehendak Allah azali, ciptaan tidak ada kaitan dengan azali. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala qudrah, iradah, masyiah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah lagi hidayah. Sebab hendaklah kita ketahui masuk hidayah ini bukan sekadar petunjuk, tapi pertambahan ilmu, pertambahan kefahaman, ditambah lagi, akhirnya bertambahnya amal. Oleh kerana itu, kalau tak dibandingkan dengan agama samawi yang terdahulu, yang paling banyak amalnya adalah umat Islam, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak ilmunya juga adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Ini hidayah. Hidayah ini petunjuk al-haq untuk membezakan dengan al-batil, kebatilan. Agama samawi yang terdahulu seperti mana Bani Israel, Yahudi, Nasrani, Kristian, mereka memiliki kitab, tetapi mereka tidak pandai untuk menafsirkan kitab mereka. Mereka tidak tahu isi kandungan kitab mereka nak cerita apa. Mereka hanya tahu baca. Kefahaman tidak wujud. Tetapi yang memahamkan kita juga umat Islam. Yang memahamkan adalah umat Islam. Seperti mana contoh hari ini, itu orang Yahudi itu mahukan Baitul Maqdis. Sedangkan kita buka kitab mereka, kitab Talmud yang dipegang oleh orang Yahudi, dia ada ayat dia 111 ayat dia. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebut untuk Bani Israel Yahudi, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan buat mereka selama-lamanya masuk ke Baitul Maqdis. Sekiranya mereka masuk, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus hamba-hambanya untuk menyembelih mereka seperti mana rusa disembelih. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan buat mereka. Bahkan dalam Quran pun Allah Subhanahu wa taala mengharamkan buat mereka Yahudi itu masuk ke Baitul Maqdis. Kita pula yang menjelaskan kepada mereka. Oleh kerana itulah di kalangan mereka yang faham kitab mereka, mereka mengatakan Yahudi yang mengambil Baitul Maqdis, tanah kamu, tanah orang Palestin, bagi kami mereka adalah orang-orang mulhid. Mulhid ni tak percaya Tuhan, tak percaya kitab. Mereka ni murtad lah bagi Yahudi.
Kita pula yang dapat penjelasan daripada orang-orang yang baca kitab betul tu, pasal mereka tak kacau. Yang kacau ni Zionis tadi. Bagi mereka adalah mulhid, etis. Tak ada agama dah. Bab Tuhan ni tak ada dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar mengutus Nabi, memberi petunjuk kepada Rasulullah agar Rasulullah tidak wujud kebingungan dalam dakwah. Dakwah akhir zaman wujud kebingungan. Bingung. Dalam satu-satu perkara kadang-kadang 10 ustaz menyebut semua yang berbeza. Kita yang mendengar pula kebingungan. Lalu Rasulullah tidak wujud begitu, para sahabat tidak wujud begitu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami mendapatimu ya Muhammad dalam kebingungan dalam urusan dakwah, fahada, lalu kami memberi tunjuk padamu. Lalu Rasulullah tidak ada lagi hal ehwal kebingungan dalam dakwah dalam Islam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala terus langsung menterbiah Rasul, membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Lalu kita hari ini apabila nak dakwah, ambil kembali seperti mana yang Allah telah beri pada Rasulullah, dan jangan ambil pada pemikiran kita seperti mana dakwah orang akhir zaman hari ini, mengambil melalui pemikirannya. Dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa rabbu kulli syai' menunjukkan keseluruhan. Keseluruhan di sini menunjukkan pada kefahaman seluruhnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi ilmu kepada kita dengan ilmu yang banyak. Rasulullah memiliki ilmu tersebut, sehingga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi memahami Allah Subhanahu Wa Taala Rabb, Tuhan. Kita terjemahkan sebagai Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat. Setiap daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan di dalam ayat hidayah, petunjuk. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh kerana itu setiap orang yang bertakwa, dia akan baca Quran, ada hidayah, ada petunjuk. Tak berhenti dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami Rabb ke situ. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Ayat Quran nak dikaitkan seseorang bukan mengenal Allah sebagai Rabb, tetapi dia perlu mengenalnya sifat pada Allah, lalu agungkan sifat itu dengan perintah dan menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kulli syai', itu sifat makhluk. Oleh kerana itulah ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita berfatwa, seseorang yang mengenal Allah sebagai Rabb tapi tidak menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni sehingga menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rabb tadi Allah, maka dia belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia belum lagi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb. Seseorang yang mengenal Allah mesti menyucikan Allah sebagai Rabb. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, "Fasabbih", maka hendaklah kau bertasbih. Tasbih ini tanzih, menyucikan Allah daripada sifat kulli syai', menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat syai', makhluk tadi. Seperti mana firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'", Allah Subhanahu Wa Taala tidak disamakan, tidak diumpamakan dengan syai', makhluk. Lalu seseorang apabila mengetahui menyucikan Allah daripada sifat makhluk, maka dia kenal Allah. Itu perintah tasbih. Lalu Allah mengajar kita, apabila kamu bertasbih bismi, dengan nama Rabbikal Azim, Tuhanmu yang Maha Agung. Lalu Rasulullah memahami ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala perintah dalam solat mesti adanya rukuk, warka'u, maka hendaklah kamu rukuk. Rukuk ni khudu', merendahkan diri.
Kerana apabila kita berdiri, itu termasuk sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak izinkan berterusan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perintah kamu kena khudu', rendahkan diri kamu. Apabila kita merendahkan diri, itu bukan sifat Allah. Waktu itulah kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat syai' tadi. Ini sifat kita. Merendahkan diri sifat kita, bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila kita khudu', merendahkan diri lillah, hanya untuk Allah, tetapi bukan khudu' billah, bersama dengan Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan khudu', merendahkan dirinya kepada kita, sebab Dia Maha Agung. Dia adalah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Tidak ada kaitan Allah merendahkan dirinya, tidak ada kaitan Allah menghina dirinya. Itu sifat makhluk. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, Dia dah Tuhan kepada semua yang hina tadi. Dia dah Tuhan kepada yang rendah tadi. Itulah syai'. Dia lah Tuhan kepada yang menciptakan syai' tadi. Kita, Rasulullah memahaminya. Lalu Rasulullah mengajar kita, hendaklah kamu baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, di mana? Dalam rukuk kamu. Lafaz usulnya Subhana rabbiyal azim, itu saja. Itu telah disepakati. Tambahan dalam mazhab Syafi'i wa bihamdih. Bahkan ulama-ulama kita setuju kalau kita baca 3 kali dalam rukuk. Apa agaknya? Kali yang pertama adalah pengakuan pada lidah, Subhana rabbiyal azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Ini penyucian pada lidah, kita benar-benar berbicara atas hidayah yang Allah beri. Subhana rabbiyal azim yang kedua adalah pada hati kita, jiwa kita. Benar-benar jiwa kita juga membaca, itu kali yang kedua. Subhana rabbiyal azim kali yang ketiga, dan kita tidak membacanya melainkan adalah hidayah, sehingga kita bersyukur kepada Allah kerana Allah menggerakkan bagi kita untuk membacanya 3 kali. Itu hakikat yang perlu kita ketahui, agar itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh disamakan seperti mana sifat makhluk, sebab Dia Tuhan bagi segala makhluk. Jangan disamakan. Lalu Rasulullah mengajar kita, bacalah oleh kamu ketika mana kamu rukuk, Subhana rabbiyal azim, Maha sucimu ya Allah. Maksudnya daripada sifat tunduk, seperti mana sifatku, sifat hina, sifat fakir, maknanya suci ke Allah Subhanahu Wa Taala pada sifat-sifat demikian. Tetapi Dialah Allah Subhanahu Wa Taala Rabbil Azim, Tuhan yang Maha Agung. Itu yang diajar oleh Rasulullah. Hanafi, Syafi'i, Hambali menetapkan jumlah paling kurang 3 kali. Jangan baca 1 kali, jangan baca 2 kali, paling kurang 3 kali. Kalau sebelum ni kita kalau solat sunat baca sekali, jangan buat lagi. Sebab dalam solat sunat dan solat fardu 3 kali paling kurang. Hanya mazhab Maliki saja tidak ada had. Boleh baca sekali, boleh baca 2 kali, boleh baca banyak-banyak kali. Mazhab Sufyan al-Thawri, bacalah paling kurang 5 kali, lebih-lebih imam. Kalau dibaca banyak 5 kali, ada peluang bagi makmum baca 3 kali. Kadang-kadang kalau imam baca 3 kali, makmum baru baca sekali, dah nak kena iktidal dah. Itu fatwa Imam Sufyan al-Thawri. Semua yang mengambil berat untuk membacanya dan jangan meninggalkannya untuk membaca. Mengapa? Kerana apabila kita rukuk, itu pertemuan kita dengan Allah ketika rukuk dalam keadaan khudu', merendah diri. Waktu berdiri pula pertemuan kita dengan Allah dalam keadaan diri. Lalu kita perlu berqiyam. Itu adab kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang telah saya jelaskan sebelum ini, apabila kita berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar adab pada kita melalui Quran. Ihdina siratal mustaqim, ihdina, tunjukilah kami. Tunjuk di sini bukan perbuatan sekarang, tetapi adalah mustaqbal, akan datang. Ya Allah, akan datang nanti, kau tunjuklah, berilah hidayah kepadaku pada jalan yang lurus. Mengapa agaknya? Sebab kita tidak memasuk Allah. Di sudut logik, apabila kita kata nak sekarangnya hidayah, itu tidak beradab.
hanya mohon kepada Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala bukan beri hidayah. Itu adab di sudut lughah, di sudut bahasa Arab. Seperti mana kita baca Allah mahdini fi man hadait, Allah mahdini, Allah mahdina, ya Allah berilah hidayah, petunjuk kepadaku, kepada kami. Itu pun mustaqbal, ya Allah tunjukkanlah aku, akan datang nanti kau berilah hidayah kepadaku, berilah hidayah kepada kami. Kaedahnya apa? Adab di sini. Jadi itu waktu berdiri. Lalu bila kita rukuk pun perlu beradab. Adabnya adalah rendahkan diri kita. Kita tidak berdiri lagi, kita rukuk, khuduk, merendahkan diri. Barulah kita tahu itulah cara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Wa huwa rabb kulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala segala-galanya yang mengajar. Seperti mana dia juga yang menghidupkan, mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan, yang memberi rezeki, yang memberi makan, yang memberi minum, sehingga seluruhnya mudhafun ilaih. Makan itu disandarkan kepada kita, sebab mustahil Allah makan. Minum disandarkan kepada kita, mustahil Allah minum. Lalu mudhafun ilaih disandarkan kepada kita, seperti mana juga ayat sebelum ni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semua mudhafun ilaih, disandarkan kepada orang yang buat. Kita fa'il, kita yang buat. Allah Subhanahu wa taala tidak salat, Allah tidak beribadah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan seperti mana kehidupan kita, kematian kita. Hanya dia menghidupkan, dia mematikan, dia memberi hidayah sehingga kita salat, dia memberi hidayah sehingga kita beribadah. Itu Allah Al-Hadi, yang Maha memberi hidayah, memberi petunjuk. Siapa Allah? Rabbu kulli syai'. Jadi oleh kerana itu perkara ini semua dikaitkan balik kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita belajar Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min. Apabila kita selamat, kita tidak boleh menyandarkan keselamatan sesama kita, tapi Allah yang menyelamatkan. Bila mati seseorang, walaupun ada sebab munasabah, Allah yang mematikan hakikat. Kita sakit, ada sebab munasabah, tetap Allah menguji kita sakit. Kemudian Allah uji kita untuk sihat, kerana Nabi kata sakit dan sihat ujian. Keduanya adalah ujian. Seperti mana miskin dan kaya ujian, sikit harta banyak harta ujian, banyak anak sikit anak ujian. Lalu tidak lain melainkan Allah mengkaitkan dalam hal ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian-ujian tadi, siapa di antara kamu lebih memilih kebaikan. Sebab keburukan tidak boleh menghampirkan diri kepada Allah. Seperti mana doa iftitah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khairu kulluhu biyadaik. Seluruhnya kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya yadaik, atas kekuasaan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru laysa ilaik. Seluruh kejahatan tidak dinisbahkan kepada Allah. Maknanya kejahatan dinisbahkan kepada makhluk. Sebab Allah tidak pernah perintah buat zalim, Allah tak pernah perintah buat jahat, Allah Subhanahu wa taala tak perintah untuk buat buruk. Lalu dinisbahkan kepada siapa? Nisbah kepada makhluk, tetapi atas kehendak Allah dia berlaku. Jadi siapa? Rabbu kulli syai'. Bila disebutnya syai', seluruhnya daripada Allah, seluruh daripada Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterbiah lagi oleh Allah. Turunlah surah Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Di sini tu ada kalimah Rabb. Tasbih, perintah tasbih. Tuhan kamu yang maha tinggi, bertasbihlah, memuji Allah Tuhan kamu yang maha tinggi. Lalu Rasulullah bersabda kepada kita, bacalah oleh kamu subhana rabbiyal a'la dalam sujud kamu. Nabi menghubungkan kalimah Rabb tadi di dalam salat kita.
Kerana itulah Rasulullah yang telah diberi hidayah, lalu Allah yang memberi hidayah, bukan selain pada Allah. Lalu nak cari yang mana? Adakah perlu mencari selain pada Allah yang tak mampu untuk memberinya? Bahkan tidak ada selain pada Allah mampu memberi hidayah. Jadi inilah jawapan, kul aghairallahi abghi rabban. Inilah jawabnya mengapa agaknya Rasulullah tidak memerlukan Tuhan yang lain, sedangkan Allah lah Tuhan. Manusia menyembah patung, Allah Subhanahu Wa Taala tetap Tuhan untuk patung tu, kerana dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang mengatakan dia Tuhan, manusia sendiri pun yang tidak dapat manfaat dan mudarat daripada Tuhan itu sendiri. Sebab Rabbu kulli syai', yang memberi mudarat manfaat adalah Allah. Rabbu kulli syai', seluruhnya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah seseorang apabila dia melakukan kejahatan ataupun dosa, melainkan pembalasannya, mudaratnya kembali hanya kepadanya. Kalimat illa di sini istina yang munfasil, juga disebut muttasil, maknanya yang berkesinambungan. Seperti mana ayat yang telah kita pelajari sebelum ini, wa man jaa bi sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Maka barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan yang ada kaitan dengan dosa, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sekadar yang dilakukan kejahatan itu. Satu kejahatan dibalasi dengan satu dosa, dua kejahatan dibalasi dengan dua dosa, makna pembalasannya setimpal dengan dosa yang dilakukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak menzalimi hamba-hambanya, seperti mana Allah menyebut wa hum la yuzlamun, Allah tak maknanya menzalimi. Jadi kembali balik pada ayat wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Kalimat taksibu fi'il mudhari', sama ada sedang berlaku ataupun akan berlaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka dia yang akan menanggungnya. Orang yang tidak melakukannya, maka dia tidak akan menanggung dosa tersebut. Seperti mana Allah menjelaskan wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang yang berdosa telah melakukan kejahatan, dia tidak akan pula memikul dosa orang yang lain. Dia yang buat salah, dia akan tanggunglah kesalahan itu. Orang itu buat salah, dia akan tanggung kesalahannya. Jadi ayat ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sejelas-jelasnya sebenarnya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, illa 'alaiha mufassil, melainkan dibalasi hanya kepada mereka yang melakukan. Jadi menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala atas ketetapannya, sekiranya dia menghendaki berlaku hukuman, maka berlaku. Seperti mana firman Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, dia beri keampunan, orang itu terlepas daripada siksaan daripada Allah. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala ma'adzab, maka dia akan diazab, maka tidak terlepas daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Tuhan kamu lah kamu akan kembali, lalu Tuhan kamu akan memberitahu kepada kamu dengan apa yang telah kamu selisihkan. Perselisihkan di sini apa maksudnya? Tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dakwah Nabi yang pertama membawa manusia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Lalu ada manusia yang enggan untuk mentauhidkan Allah. Sehingga seperti mana dalam Islam kita istiqamah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan kita tidak syirikkan Allah, tetapi bagi orang-orang yang kafir, mereka pun berkekalan memilih untuk terus mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka beranggapan itu adalah satu i'tiqad,
keyakinan, pegangan yang benar, pegangan yang betul. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menghitungkan buat mereka di akhirat. Dan perkara ini kata ulama mempunyai dua maksud. Satu maksud secara khusus, satu lagi maksud secara umum. Maksud secara khusus adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang diingkari oleh sebagian manusia di atas dunia ini. Ada di antara mereka mengingkari terus Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabban, Tuhan. Ada sebahagian mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabban, tetapi mengakui pula Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Bila ditanya, mana kamu dapat? Ma wajadna alaihi aba'ana. Kami dapat perkara ini daripada nenek moyang kami bagi tahu. Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Selain daripada itu, manusia mengatakan dia tidak mengambil daripada datuk nenek moyang dia. Tapi dia mengatakan tidak mustahil. Kalau Tuhan menghendaki anak, dia carilah siapa-siapa jadi anak dia. Dan tidak mustahil ada anak di sisinya. Ada juga yang berpegang begitu. Bawa 3 mazhab ke sini. Bahkan banyak lagi. Nanti kelak di akhirat fa unabbiukum, nanti kelak Allah akan beritahu dengan apa yang mereka selisihkan. Itu khusus. Makhsus pada maksud yang khusus. Maksud secara umum kata ulama termasuk kita yang semua mengaku Islam dan beriman, tetapi berkaitan dengan akidah berbeza. Sebagian umat Islam beranggapan bahawasanya alam semesta ini qadim dan azali. Dia telah ada, seperti mana Allah telah ada. Lalu datang ulama menjelaskannya. Lalu mereka tidak menerimanya atas dunia dan mati dalam keadaan begitu, tidak menerima alam ini ciptaan. Dia telah ada katanya. Lalu ayat inilah sebagai jawapan antara kita dengan dia. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kita selisih dengan dia, dia selisih dengan kita. Nanti di akhirat Allah akan beritahu kepada dia kebenaran. Kalau tidak benarnya mereka, maka dia disiksa oleh Allah. Benarnya kita atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Itu yang kita baca di akhirat kelak di syurga Allah di atas titian sirat. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, termasuklah juga di kalangan kita dalam membicarakan agama lain, Yahudi, Nasrani. Disebabkan ada di antara orang Islam mengakui Yahudi, Nasrani juga Tuhannya Allah. Kalau sekarang ini mereka masih ada Tuhannya tetap Allah, cuma tidak mahu beriman pada Nabi Muhammad, mereka juga layak masuk syurga. Disebabkan apa? Dalilnya bukankah dalam Islam kita boleh mengkahwini ahli kitab? Dia pakai dalil dihalalkan bagi kita orang Islam mengkahwini ahli kitab. Allah menghalalkannya, makna menunjukkan agama mereka benar, walaupun pada zaman ini dia berhujah dengan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawasanya ahli kitab itu kafir pada zaman Nabi sehingga mereka beriman pada Nabi, beriman pada Quran. Itu yang mu'tamad. Tapi orang hari ini ada yang berpegang demikian. Oleh kerana itu bagi mereka tidak mengapa kalau orang Islam tu nak jadi Yahudi, orang Islam nak jadi Kristian. Itu agama yang benar. Dan sama saja Tuhannya. Ini sesama kita yang mengakui Islam. Islam liberal namanya, liberal. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, juga dikaitkan dengan hubungan kita dengan sahabat Rasulullah, hubungan kita dengan Rasulullah, dengan Rasul, dengan sahabat. Ada sebagian umat Islam mengatakan kebanyakan para sahabat Rasul murtad, kafir. Abu Bakar, Umar, Uthman itu semua telah kafir. Bahkan isteri Nabi semua murtad kecuali
Khadijah. Lalu kita berbahas, kita berpegang hadis Rasulullah bersabda, semua isi-isiku akan bersamaku dalam syurga. Disebabkan orang kafir tidak akan masuk syurga. Lalu mereka mengatakan hadis itu tidak boleh diguna pakai. Gitu pula. Lalu di sini terjawab, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun di akhirat. Mengapa agak ayat ini kita beriman, kita berpegang? Kalau tidak, kita berperang membunuh mereka dan mereka akan juga membunuh kita, berperang sama kita. Kerana apa? Perselisihan dunia ni. Seperti mana berlaku pada zaman Sayyidina Uthman, orang baca Quran dengan macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat. Seorang sahabat Rasulullah pembalik jumpa Sayyidina Uthman di Madinah, ya Uthman, aku baru balik pada sebuah negara orang baca Quran macam-macam bunyi. Sampai nak peringkat dia bergaduh ni, nak sampai peringkat berperang dan membunuh sebab baca Quran je. Masing-masing kata Quran je betul. Lalu Sayyidina Uthman perintah Zaid bin Thabit tulis beberapa mushaf Quran untuk dihantar ke Syam, ke Basrah, ke Kufah, ke Mekah, hantar ke sana juga menjadi kitab rujukan. Dan kitab Quran mushaf yang lain bakar. Mengapa agaknya? Ini perselisihan sesama kita menyebabkan pembunuhan. Jadi ayat ni kembali menyelamatkan. Beginilah, kamu dengan apa kefahaman kamu, kami dengan kefahaman kami. Nanti di akhirat fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Kalau kita membunuh sama kita, kita tak menjaga maqasid syari'iyah, sedangkan nyawa itu lebih patut dijaga daripada kita menumpahkan darah antara kita. Jadi ayat ni jawab selamatnya umat Islam dengan ayat ni lah. Selamatnya nak tahu orang tu macam mana, betul ke tidak, kita ikut dia, kita undi dia. Fa yunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Tahu di akhirat nasib tu betul ke tidak ikut dia, betul ke tidak undi dia. Dengan ayat ni, tu yang saya kata lafaz ni umum untuk keseluruhan sesama kita. Wallahu ta'ala wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.